dan seterusnya kita bersama dengan rakan tugas kita, Ma. Kita akan ikuti laporan yang akan disampaikan oleh wartawan ataupun wakil Astronauti di Sabah, Shahrizal Kamalul Arifin. Beliau berada di Tambunan. Kalau sudah bersedia, kita boleh terus saja kepada Shahrizal. Shahrizal, dalam tweet anda jam 9 pagi tadi, anda menyatakan berkenaan dengan penjarakan sosial gagal kalau pengundi tidak ikut SOP. Pemerhatian setakat ini. Baik Mar dan Rizal, apa yang kita boleh fahami sebenarnya pada sebelah pagi tadi, sebenarnya daripada pengundi-pengundi daripada saluran 1, 2 dan 3, mereka ini telah tiba lebih awal sekitar jam 6.30 pagi sebelum bukanya lagi pusat pengundian. Dan apabila 7.30 pagi, keadaan sedikit bersesak di hadapan pintu pembuangan undi di saluran 1, 2 dan 3 hingga memaksa kepada petugas keselamatan seperti rela dan juga petugas SPR terpaksa meninggikan sedikit suara untuk memberi pemahaman kepada pengundi-pengundi khususnya daripada saluran 1, 2 dan 3 ini. Kebanyakan mereka adalah merupakan berusia sekitar 50-an, 60-an dan 70-an. Dan ada juga sekitar 80-an kerana mereka bukan tidak mahu mengikut peraturan tersebut tetapi disebabkan keadaan ataupun suasana tempat untuk pembuangan undi tersebut sebenarnya sedikit bersesak dan mereka terpaksa berbaris di luar. Dan keadaan di sini kalau diikutkan di Sabah ini cuaca panas awal sekitar jam 7.30 pagi telah pun panas seperti mana kita lihat sekarang ini. Jadi mereka terpaksa beratur di luar dan dalam keadaan tersebut mereka tidak dapat untuk mengekalkan jarak 1 meter tersebut dan memaksa petugas-petugas seperti rela untuk meninggikan suara untuk memohon mereka agar untuk melakukan penjarakan sosial tersebut. Apa yang diperkatakan oleh petugas rela tersebut mengatakan bahawa ada juga di kalangan warga emas ini yang tidak boleh bergerak dengan pantas dan hanya berdiri dan tidak mampu berdiri, ada yang duduk, yang bertongkat dan berkerusi roda. Jadi mereka ada yang tidak mengikut arahan dan peraturan yang ditetapkan oleh KKM tersebut. Tapi apa yang boleh kita kongsikan, apa yang diperkatakan kepada saya oleh petugas rela dan juga petugas SPR, mereka memohon jika ada warga-warga emas tersebut hadir, dimohon kepada penjaga ataupun anak mereka, waris mereka untuk mengingatkan kepada warga-warga emas yang hadir di pusat pengundian, khususnya di SK Pekan di Tambunan ini agar melakukan penjarakan sosial tersebut kerana mereka ini adalah merupakan perkara baru bagi mereka. Jadi kalau ikutkan pada PRU yang lepas, mereka berada dalam keadaan yang selesa, mereka boleh berada dalam jarak yang begitu dekat. Jadi itu yang sedikit menggusarkan. Tetapi sekitar jam 10 sekarang ini 9 pagi dan 9.30 pagi dikabarkan mereka telah pun dapat melakukan penjarakan tersebut kerana kurang bersesak. Tetapi orang ramai, maksudnya pengundi yang berdaftar di SK Pekan Tambunan dianggarkan sekitar 3,445 pengundi yang berdaftar di sini ini telah pun patuh kepada apa yang telah diberitahu oleh petugas di pintu masuk di belakang saya ini, Mar dan juga Rizal. Dan tentunya Syah juga ada tweet yang ada pengundi datang memakai baju tradisional. Jika boleh diambil tweet tersebut di dalam survey saya dan kemudian ditunjukkan kepada TV. 9.15 pagi berbaju tradisional dusun pergi mengundi bagi meningkatkan semangat etnik dan perpaduan masyarakat Dusun Murut Rungus. Perpaduan itu penting, kata Patricia Philip, 47 tahun, salah seorang pengundi di kawasan berkenaan. Adakah suasananya seperti hari raya seperti dikatakan Pesta Demokrasi, Pesta Hari Raya seperti dikatakan oleh penganalisis dan juga mereka yang kami temu bual sebentar tadi. Ramai dilihat di belakang Syah itu. Syah, apakah ini satu sambutan yang mereka tunggu-tunggu untuk menentukan siapakah yang akan mewakili suara mereka? Baik, Amar dan juga Rizal, memang seperti apa yang dikatakan oleh Patricia tersebut, mereka hadir sebenarnya di sini dengan semangat kerana kata mereka, inilah perbezaannya pengundian di Semenanjung dan juga di Sabah, di mana semangat etnik atau perpaduan itu dapat dilihat sendiri. Dan contohnya ketika ini saya dapat, kalau boleh kita minta juru kamera kita untuk menghalakan kepada calon daripada Perikatan Nasional Star, iaitu Datuk Dr. Jeffrey Kitingan, baru saja tiba di pekarangan SK Pekan Tambunan dan beliau
temani dengan isteri Datin Sisila akan membuang undi di SK Pekan Tambunan, dan ini merupakan Datin Sisila Edwin yang baru saja selesai membuang undi di kampung Monsok. Dan kalau kita lihat dengan memakai sigar, itu adalah salah satu daripada pakaian tradisional etnik dusun. Dan kalau dikatakan ada juga di kawasan-kawasan, ada yang Kadazan, ada dusun, ada Murut, ada Rungus, tetapi di Tambunan ini majoritinya mereka yang tinggal di sini adalah kalangan daripada etnik dusun. Dan kalau kita nak bercakap tentang etnik ini, semangat etnik yang berada di Sabah ini begitu menebal, Rizal dan Mar, sehingga ia sebenarnya boleh mempengaruhi kepada calon-calon yang bertanding. Kalau ikutkan di sini terdapat 6 penjuru, tetapi satu daripada calon tersebut, iaitu Parti Bersatu Sabah, telah memilih untuk tidak berkempen pada 4 hari lalu kerana ingin memberi laluan dan memberi sokongan kepada calon daripada Perikatan Nasional Parti Star yang tandingi oleh Datuk Dr. Jeffrey Ketingan. Dan kalau ikutkan pada sebelah pagi tadi juga sekitar jam 9 pagi dikabarkan calon daripada parti APCO iaitu Datuk Dr. Laurentius telah membuang undi di SK Nambayan. Dan kalau kita nak fahami itu juga, terdapat juga artis-artis yang ramai yang dilahirkan di Tambunan ini. Antaranya adalah salah seorang calon di N39 Tambunan ini, itu penyanyi yang cukup popular daripada Sabah, iaitu Jimmy Palikat, yang turut bertanding di atas tiket Parti Bebas. Mar dan juga Rizal. Rizal, kalau tadi kita cerita tentang etnik dusun ini, apakah sebenarnya antara isu-isu yang masih jadi hal kepada mereka di kawasan Tambunan itu sendiri selama mana Syah mengikuti kempen-kempen selama 2 minggu? Apa yang diingini oleh etnik dusun ini, dan apa pula yang penyelesaian yang ditawarkan oleh calon-calon bertanding? Kita tahu ada 6 penjuru di sana. Apakah kaedah-kaedah yang mereka tawarkan untuk menangani isu-isu yang telah dibangkitkan oleh majoriti etnik dusun di kawasan itu? Syah. Memang kalau kita nak memperkatakan tentang perkara tersebut, Umar dan Rizal, untuk kita fahami sebenarnya daripada tertubuhnya Malaysia pada 1963, masyarakat etnik KDM ini ataupun Kadazan, Dusun, Murut dan Rungus dan juga beberapa etnik lain, semuanya tertumpu kepada kuasa ataupun wakil-wakil daripada etnik tersebut. Jadi ada perjuangan yang dibawa oleh etnik-etnik sebelum ini sebenarnya telah tertanam di hati mereka bahawa hanya dengan perjuangan melalui etnik ini saja yang dapat memperjuangkan nasib mereka. Tetapi perkara tersebut kita dapat saksikan daripada laporan-laporan yang telah kita kongsikan sebelum ini, aduan-aduan ataupun realiti hidup rakyat itu sendiri yang berada di sekitar Sabah ini, kerana saya sempat berada di kawasan-kawasan yang tumpuan KDM seperti di Ranau, seperti di Nabawan, di Pagalungan, di Tambunan, di Keningau dan juga di Tenom. Kalau itu kan ini adalah merupakan kawasan boleh kita katakan majoriti kepada penduduk yang mendiami di kawasan ini adalah majoriti KDM. Kalau kita lihat apa yang sebenarnya diinginkan mereka adalah perjuangan hasil daripada, sebab apa yang kita katakan tadi, mereka merujuk kepada etnik. Semangat kuat etnik itu begitu menebal hingga mereka mahukan jika calon itu adalah dari kalangan mereka sendiri, mereka akan menyokong penuh. Dan apa yang mereka inginkan adalah daripada perjuangan yang boleh menambah kepada nilai kelangsungan hidup mereka. Kalau sebagai contoh, kalau kita nak lihatkan perjuangan-perjuangan yang mereka inginkan adalah kerana sekarang ini isu pendatang tanpa izin adalah satu isu yang begitu tinggi diperkatakan di sekitar Sabah ini, kerana bagi mereka seakannya PTI ini mengambil peluang pekerjaan mereka di negeri Sabah. Kerana kalau kita lihat, kalau di sini ada bahasa sedikit kasarnya memanggil mereka ini sebagai Om dan Pinoy yang merujuk kepada Filipina dan juga Indonesia. Tetapi mereka ini kebanyakan mereka bekerja di kawasan ladang. Jadi pekerjaan tersebut juga diusahakan oleh penduduk-penduduk tempatan atau peribumi, masyarakat peribumi yang berada di sini. Jadi jika mereka melakukan pekerjaan seperti berkebun dan sebagainya, telah pun diteroka oleh masyarakat yang dikategorikan sebagai PTI ini. Dan apa yang merisaukan mereka adalah kerana anak-anak mereka, generasi kedua, ketiga. Kalau ikutkan, kalau di sini, di Tambunan ini adalah merupakan kawasan yang mempunyai bilangan pengundi muda tertinggi di negeri Sabah. Ini kalau ikutkan di kawasan Tambunan, Pensiangan, Pagalungan,
di Tenom, di Ranau, di Kambunan dan juga di Keningau, mereka merujuk kepada pengundi muda yang begitu ramai. Jadi peluang pekerjaan ini tidak wujud untuk membolehkan mereka untuk mendapatkan pendapatan yang sama yang dirasai oleh pemuda ataupun belia yang berada di bandar. Hanya merujuk pada satu bandar kerana mereka di sini masih lagi mempunyai sifat kendirian, merasakan diri mereka berada di kawasan pedalaman. Sehingga hari ini, walaupun kawasan di daerah-daerah ini telah mula menyaksikan pembangunan, tetapi mereka tetap merasakan mereka seperti berada di kawasan pedalaman kerana apa yang berlaku, pembangunan yang berlaku di Kota Kinabalu tidak dapat mereka rasai. Sedangkan mereka mendakwa bahawa kawasan-kawasan yang berada di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi ini berpotensi sebenarnya untuk dibangunkan seperti mana di Kota Kinabalu. Kerana mereka merujuk contohnya adalah daripada Semenanjung. Bagaimana negeri-negeri di Semenanjung, kalau ikutkan di Semenanjung itu saja, peta Semenanjung itu saja sudah di Sabah ini mewakili kepada peta Semenanjung. Kerana kalau dalam perjalanan 2 jam setengah, kita sebenarnya kalau di Sabah ini dalam perjalanan 2 jam setengah masih lagi berada di dalam satu daerah yang sama. Jadi kawasan yang luas, hasil bumi yang banyak tetapi tidak dapat dirasai dan dinikmati oleh masyarakat sendiri. Apa yang saya boleh kongsikan juga Mar dan Rizal sebenarnya, ada satu yang agak menarik sebenarnya daripada masyarakat yang berkenaan dengan apa yang disuarakan mereka sebelum ini. Rizal. Okay. Jadi adakah mereka akan anak-anak muda Syah nampak ramai keluar di luar sana untuk memastikan bahawa pilihan suara mereka dapat didengari pada kertas undi tersebut? Adakah Syah dapat melihat ramai anak-anak muda di luar sana ataupun masih lagi mereka perlu keluar untuk melakukan tanggungjawab mereka dan mengundi untuk memastikan suara mereka, harapan aspirasi mereka didengari oleh pemimpin yang inginkan undi mereka di luar sana? Baik Rizal, kalau itu yang kita nak katakan, sebenarnya salah satu yang boleh saya kongsikan pada sebelah pagi tadi sekitar jam 8 pagi dan 8 suku pagi saya sempat bertemu dengan beberapa belia yang mendaftar undi di sini. Apa yang dikatakan oleh salah seorang daripada mereka yang berusia 27 tahun, Benedict, seorang gadis yang berusia 27 tahun yang mengatakan bahawa gelombang pengundi muda ini baru sahaja bermula. Katanya, kalau ikutkan rakan-rakan mereka tidak keluar mengundi sebelum ini, maksud pada PRU ke-13 kerana katanya, kalau ikutkan apa yang disaksikan sendiri, apa yang dirasai beliau sebagai pengundi kali kedua di sini, pada PRU 14 itu adalah gelombang baru bagi pengundi muda di negeri Sabah kerana mereka telah mula melihat kerana hasilnya, kerana tidak, kalau kita nak lihatkan daripada 1.12 juta pengundi yang berada di negeri Sabah ini, graduan ataupun mereka yang lulusan daripada keluaran universiti itu tidak mencapai kepada 20% daripada jumlah tersebut. Jadi mereka merasakan kalau jumlah yang 20% tersebut tidak mampu untuk mendapatkan pekerjaan di negeri Sabah, mereka merasakan sesuatu yang perlu dilakukan, bahawa mereka inginkan sesuatu yang baru, sesuatu yang bagus untuk golongan belia di sini agar mereka tidak keluar, kerana jika mereka keluar, nasib mereka belum tentu lagi untuk mendapat apa yang dirasai oleh penduduk di Semenanjung. Kerana itu kita dapat saksikan mereka ini yang bijak pandai hanya berada di Semenanjung dan tidak berani untuk kembali ke negeri Sabah kerana mereka merasakan tiada pembelaan daripada sudut golongan belia itu sendiri untuk mereka meneruskan kehidupan mereka. Bukan kerana mereka tidak mahu tinggal di kampung, tapi tiada apa yang boleh dilakukan kerana sebagai contoh, ibu bapa mereka, datuk nenek mereka telah pun mengusahakan tanah. Dan tanah yang mereka akan usahakan itu sebenarnya ada di antara tanah-tanah tersebut bukan milik penuh mereka kerana ada masalah geran di situ. Dan ada juga masalah-masalah lain seperti mereka terpaksa meneroka. Dengan asalnya dulu mereka difahamkan jika mereka meneroka kawasan tersebut, mereka akan diberikan tanah tersebut jika diteroka. Tetapi akhirnya ada juga aduan yang kami terima di kawasan Tambunan ini juga, di Kampung Tikolot sebagai contoh, telah diwartakan sebagai hutan simpan. Dalam pada masa yang sama, di dalam peta hutan simpan tersebut terdapat geran penduduk yang telah dianugerahkan kepada mereka dan akhirnya mereka terpaksa keluar walaupun mereka memiliki geran. Jadi isu-isu tanah ini mengakibatkan belia-belia ini tidak dapat sebagai contoh untuk mengusahakan tanaman-tanaman pertanian, kita menjadikan pertanian sebagai perniagaan seperti agroponik dan sebagainya. Mereka hanya dapat melihat dan tahu idea tersebut tapi terpaksa melakukannya di tempat lain. Okey, Mar dan Rizal. Syah, kita nak berbalik pula kepada tadi saya pasti Syah mengikuti siaran kami sejak dari awal. Kami temu ramah Daphne Aiking, anak Sabah, yang mana ada perkara dibangkitkan berkenaan dengan pola pengundian yang mana Daphne mengatakan kita akan sokong orang kita. Kita mahu orang kita. Maknanya seperti Syah katakan tadi,
pilihan raya ini akan tertumpu balik kepada perjuangan berasaskan etnik. Kita tidak boleh lari daripada hakikat inilah kebenaran yang ada di lapangan sana. Adakah kita boleh baca sentimen ataupun pola pengundian golongan-golongan ini berasaskan etnik masing-masing, ataupun kita masih rasa pengundian ini masih lagi kita boleh ikutkan pada faktor-faktor lain? Maknanya faktor-faktor yang jadi penentu kepada pengundi untuk buat pilihan mereka di kertas undi nanti. Baik Mar, kalau nak kita memperkatakan tentang itu pula ada dua perkara yang boleh kita sentuh. Satu adalah berkenaan etnik, satu lagi berkenaan dengan parti yang pernah memperjuangkan. Okey, ada salah seorang daripada beliau yang membuang undi pada sebelah pagi tadi, ada memberkatakan tentang, saya tanya kepada beliau, kenapa kali ini keluar mengundi ketika usia sekitar 30 tahun, sepatutnya kalau ikutkan 30 tahun mungkin sudah 3 kali mengundi, tapi katanya beliau tidak memilih untuk mengundi pada PRU yang lepas, dan ini adalah kali pertama kerana katanya mereka inginkan pembangunan daripada parti yang pernah memperjuangkan nasib rakyat di negeri Sabah ini. Jadi itu adalah satu dimensi untuk kita lihat bagaimana pengundi ini melihat apa yang perlu dilihat kepada calon-calon yang bertanding di sini. Dan kalau kita nak lihat daripada sudut etnik, ada yang saya interview pula di Keningau yang memperkatakan tentang kalau berkenaan dengan etnik ini, ada yang mengatakan tidak kisah siapa pun calon, mereka hanya ingin memilih kepada kebanyakannya. Sebagai contoh, kalau kita ambil contoh di Tambunan ini, ada di kalangan mereka ini adalah ahli keluarga sebenarnya. Kalau contoh di Keningau, ada satu kawasan itu Dun N. Liawan sebagai contoh. Kebanyakan mereka ini, calon mereka adalah hadir daripada ahli keluarga mereka sendiri. Mungkin 2 pupu, 3 pupu, tapi mereka lebih memilih kepada hanya mempercayai, bukan tidak mempercayai kepada orang luar, tapi mempercayai kepada usaha yang diutarakan oleh calon yang datangnya daripada etnik mereka sendiri. Kerana pada tahun 1987, sebagai contoh, ada beberapa kawasan yang telah saya lawati sebelum ini bersama dengan jurukamera Alex Myrin. Ada yang berkatakan bahawa mereka memperakui bahawa pembangunan yang mereka terima adalah ketika pemerintahan Parti Bersatu Sabah ketika itu pada tahun 1987. Tapi selepas 30 tahun, 33 tahun lebih, mereka tidak merasai jalan raya yang seperti mana yang berada di hadapan sekolah SK Pekan Tambunan ini. Tidak jauh daripada sini, Mal dan Rizal, 2 km daripada sini kita tidak akan dapat merasai jalan tar ini. Mereka terpaksa melalui jalan yang berbatu bata dan mereka terpaksa memilih untuk tinggal di kampung, tidak perlu keluar. Jadi pembangunan ini yang mereka inginkan. Jadi bagi mereka, jika mereka mahu memilih kepada sesuatu parti, mereka memilih kepada pengalaman yang pernah dilakukan oleh parti-parti yang bertanding di negeri Sabah. Itu yang kita dapat rangkumkan di kawasan yang dikuasai ataupun majoritinya 40% daripada KDMR ini. Mar dan Rizal. Baik, terima kasih Syahrizal, panjang lebar dari Tambun, macam analisis kita tengok Tambunan tadi. dari Tambunan 39 Tambunan.